Kedua adalah menangis dan juga meratap. Dan ketiga, mendengar puisi-puisi, sajak-sajak dalam masing-masing punya bahasa. Kalau orang Syiah tu Arab, dalam bahasa Arab. Kalau orang Syiah tu Iran, dalam bahasa Parsi. Kalau orang Syiah tu orang India, tak kira dia cakap Urdu ke, cakap Tamil ke, cakap Gujarati ke, dia akan begitu juga orang-orang Syiah yang ada di Jawa ataupun yang ada di Malaysia, dia akan gunakan bahasa Melayu untuk semuanya meratap kematian Hussein. Disebutkan benda-benda tu adalah satu contoh bagaimana di Pakistan mereka akan melakukan amalan berkabung ini. Amalan berkabung ni dipanggil sebagai Khamezani. Khamezani maknanya memukul-mukul badan ataupun untuk mengeluarkan darah daripada badan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah menyebut berkali-kali dalam surah Ar-Rahman, tuan-tuan pun tahu, fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana satu yang kamu nak dustakan? Ya, kalau Allah Taala bagi kita nikmat, kita sihat, darah kita baik, kita tidak disuruh sama sekali dalam kata sunnah Rasulullah ni untuk mensia-siakannya, untuk saja meluka-lukakan diri, memukul-mukul badan sampai luka, mengalirkan darah, ya, sebab untuk meratap satu kematian yang berlaku pada 51 Hijrah dahulu. Ya, berbeza dengan Syiah, maka mereka usaha untuk buat perkara-perkara macam ni sebab bagi dia i'tiqad dia ini adalah satu bentuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpahala, dan kita kata akan ada ganjaran yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam klip ini, Dr. Hazman tidak menceritakan ratapan yang dilakukan oleh umat Islam secara keseluruhan. Bagi meninjau topik ini dengan lebih luas, mari kita lihat beberapa perkara berikut. Ratapan dalam Al-Quran, ratapan Aisyah terhadap Rasulullah, ratapan Hafsah terhadap Rasulullah, ratapan Aisyah terhadap adik lelakinya, pengharaman Khamezani di Iran, perbuatan melukakan tubuh di kalangan Sunni. Ratapan dalam Al-Quran. Tidakkah Dr. Hazman Hasan membaca firman Allah dalam surah Yusuf ayat 84? وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan bapa mereka Nabi Yaqub pun berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah kedua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia orang yang memendamkan kemarahan. Menurut riwayat Ahlu Sunnah, tangisan Nabi Yaqub ini berlangsung selama 80 tahun. Apakah kes ini termasuk mendustakan nikmat Allah? Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 29, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Mendengarkan berita kurniaan anak, maka datanglah isteri Nabi Ibrahim, iaitu Siti Sarah, menjerit lalu menepuk mukanya sambil berkata, aku sudah tua lagi mandul. Justru itu, ratapan gembira atau duka cita adalah reaksi dari emosi yang terdapat dalam fitrah manusia. Mereka memukul badan sendiri, bukan badan orang lain. Ratapan Aisyah terhadap Rasulullah. Dalam kitab Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid kelima, penerbit Darul Ma'arifah Beirut, muka surat 74, pengarang menulis, وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ وَصَلَهُ ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعد بن مسيب قال لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاهن فأبين. Umar membawa keluar saudara perempuan Abu Bakar tatkala meratap. Riwayat ini dengan persanadan yang sahih dari kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad dan dari jalan Al-Zuri daripada Sa'id bin Al-Musayyab yang berkata, tatkala Abu Bakar wafat, Aisyah melakukan ratapan terhadap Abu Bakar. Tatkala Umar mengetahui, ia mencegah mereka, tetapi mereka tidak peduli. Faqala li Hisham bin Al-Walid, ukhruj ila baiti Abi Khuhafah, yani Umma Farwah, fa'alaha bid-dirrati darbatin fatafarraqan nawaih hina sami'anna bidzalik.
Umar berkata kepada Hisham bin Al-Walid, "Pergilah ke rumah Abu Quhafah, keluarkanlah Ummu Farwah." Mereka berdua, iaitu Umar dan Hisham bin Al-Walid, memukul Ummu Farwah dengan cemeti. Maka wanita-wanita pun melarikan diri tatkala mendengar demikian. Wa wasalahu Ishaq bin Rahwayhi fi musnadihi min wajhi akhar an az-Zuhri wa fihi faja'ala yukhrijuhunna imra'atan wa huwa yadribuhunna bid-dirrah. Ishaq bin Rahway menceritakan kisah ini dengan cara yang berbeza dalam musnadnya. Para wanita dibawa keluar dari rumah Abu Bakar, lalu Umar memukul mereka seorang demi seorang. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang disyarahkan oleh Hamzah Ahmad Al-Zain, jilid ke-18, penerbit Darul Hadith, Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, muka surat 199. Aisyah berkata, "Anna Rasulullah qubida wa huwa fi hijri, summa wada'tu ra'sahu ala wisadatin wa qumtu altadim ma'an nisa wa adribu wajhi." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baginda di dalam rumahku. Kemudian aku meletakkan kepalanya atas bantal. Lalu aku pun memukul badan bersama-sama kaum wanita, dan aku pun memukul wajahku. Barangkali ada yang mempertikaikan dengan syubhah bahawa ketika itu Aisyah belum matang fikirannya sehingga melakukan ratapan. Famin safahi wa hadasati sinni anna Rasulullah qubida wa huwa fi hijri thumma wada'tu ra'sahu ala wisadatin. Antara singkatnya akalku dan mudanya usiaku bahawa roh Rasulullah dicabut di rumahku, kemudian aku meletakkan kepalanya di atas bantal. Namun kata-kata Aisyah ini sebenarnya berkenaan mengadakan ratapan sebelum pengurusan jenazah baginda. Perkara ini lebih jelas dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, jilid kedua, cetakan pertama tahun 2001, muka surat 229. Diriwayatkan, "Fa'ajibtu min hadathati sinni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida fi hijri falam atrukhu ala halihi hatta yughassal walakin tanawaltu wisadatan fawada'tuha tahta ra'sihi." Aku terkejut dengan usiaku yang muda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawa baginda di rumahku, maka aku tidak meninggalkan baginda dalam keadaan demikian sehingga dimandikan, tetapi aku mengambil bantal dan meletakkannya di bawah kepala baginda. Justru itu maksud Aisyah di sini ialah tidak menguruskan mandi jenazah baginda terlebih dahulu sebelum mengadakan majlis ratapan. Berbalik kepada kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, perkataan Aisyah di sini ialah al-tadim. Apakah maksud al-tadim itu? Dalam kitab Taj al-Arus, penerbit At-Turas Al-Arabi, karangan Said Muhammad Murtada Al-Husaini Al-Zubaidi, jilid ke-33, cetakan pertama tahun 2000, Kuwait, muka surat 413. Pengarang menulis, al-ladmu sama ertinya dengan al-latmu, iaitu ad-darbu, memukul, au bikiltal yadain au bisyai'in thaqilin yusma'u waq'uhu, iaitu memukul dengan kedua-dua tangan atau dengan sesuatu yang berat sehingga dapat didengari kesan bunyinya. Justru itu dalam ratapan Aisyah boleh jadi dengan kedua-dua tangan dan boleh jadi dengan menggunakan objek berat, sama ada kayu, besi atau batu yang mengeluarkan bunyinya. Dalam kitab Al-Ittihaf Az-Zair wa Itraful Muqim Lisair fi Ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Ibnu Asakir, penerbit Syarikah Darul Arqam bin Abi Arqam, Beirut, muka surat 124. Pengarang menulis, al-iltidam darbun nisa wujuhahunna fin nayahah. Iltidam ialah wanita memukul wajah mereka tatkala merintih. Ratapan Hafsah terhadap Rasulullah. Dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, karya Allamah Alauddin Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, jilid kedua, penerbit Muassasah Risalah, cetakan kelima tahun 1985,
muka surat 534, diriwayatkan qala Umar fadaqaltu ala Hafsata wa hiya qa'imah taltadim wa nisa'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'imat yaltadinna. Umar berkata, aku bertemu Hafsah dan ia sedang mengadakan ratapan memukul tubuh, dan para isteri Nabi pun meratap memukul tubuh. Dalam nota kaki tersebutlah yaltadimna ay yadribna sudurahunna fin nayahah. Yaltadimna iaitu memukul dada mereka tatkala meraung. Ratapan Aisyah terhadap adik lelakinya. Pada tahun 38 Hijrah, kerajaan Bani Umayyah telah membunuh adik kepada Aisyah yang bernama Muhammad bin Abi Bakr. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-10 penerbit Hijr cetakan pertama tahun 1998 muka surat 660, qadiba Muawiyah bin Hudaij faqaddamahu faqatalahu thumma ja'alahu fi jifati himar fa'akhraqahu bin nar falamma balagha dhalika Aisyata jazi'at alaihi jaz'an syadida. Marahlah Muawiyah bin Hudaij dan dia bertindak membunuhnya, kemudian meletakkan mayat Muhammad bin Abi Bakr di dalam bangkai keldai lalu membakarnya dengan api. Tatkala berita itu sampai kepada Aisyah, Aisyah pun meratap dengan ratapan yang bukan kepalang. Pengharaman Qamizani di Iran. Yang tuan-tuan boleh tengok apa semuanya. Melakukan Qamizani, melukakan diri sendiri dengan pisau atau rantai sambil meratap. Mula-mula dia akan kelak dulu. Dia akan kelak dulu mana tempat yang dia nak bagi luka tu, mungkin di kepala, mungkin di belakang, mungkin dia mungkin di dada dan juga sebagainya. Maka lepas daripada itu baru mudah ya untuk darah tu keluar. Apa yang disebutkan oleh Dr. Hazman Hassan dalam klip ini masih terlalu banyak kekurangannya, iaitu banyak memaparkan sisi negatif isu ini semata-mata, padahal banyak lagi maklumat yang boleh meluaskan dimensi pengetahuan secara adil. Antaranya ialah larangan kerajaan Iran terhadap perbuatan Qamizani, iaitu ratapan dengan melukakan tubuh badan. سوال پرسیدند آیا لطمه زنی، قمه زدن و سینه زنی به نحوی که به بدن ضرر برساند، زنجیر زنی همراه با تیغ‌های کوچکی که زخم می‌کند روی پوست را اشکال دارد یا خیر؟ هر کاری که موجب وهن شیعه، موجب تمسخر شیعه در انظار جهانیان و همچنین ضرر مقتد به برای بدن داشته باشد حرام است. در تاریخ نقل شده کشور آذربایجان زمانی که به شکل کمونیستی اداره میشد همه شعائر حسینی حذف شده بود الا قمه‌زنی، و این نبود الا برای اینکه تبلیغ بر ضد دین گسترش پیدا کنه. پس وظیفه به قمه زدن. بله. شما اینطور سوال کن. حضرت آیت الله عظما مرجع تقلید. میخوام جوری عزاداری کنم که تلویزیون های دنیا به ریش شیعه بخندن. چون 12 بار قمه زدن ایرانی‌ها رو اروپا نشون داد. 12 بار. خوب نیست. شما الان رو تو سایت ها بگو شیعه عکس قمه میاد. بین و بین الله شیعه یعنی قمه زدن. شیعه دیگه هیچی نداره. Beberapa orang marja' taklid juga telah mengeluarkan fatwa pengharaman Qamizani. Jika anda mengunjungi negara ini di hari Ashura, sudah tentu tidak ditemukan perbuatan tersebut. Alasan pengharamannya ialah boleh mencemarkan imej agama Islam di peringkat antarabangsa. Justru itu, perbuatan Qamizani tidak boleh dinisbahkan kepada seluruh pengikut Syiah. Perbuatan melukakan tubuh di kalangan Sunni. Di kalangan Ahlus Sunnah terdapat kelompok yang mengadakan ritual melukakan tubuh badan mereka. Dalam silat lincah ada amalan rohani dan mereka yang sudah beramal akan menjalani beberapa ujian. Antaranya ialah menahan libasan pedang Aceh yang sangat tajam ke atas tubuh badan.
Mengapakah perkara ini tidak diketengahkan sebagai amalan masyarakat Ahlus Sunnah? Ada sebuah buku tentang sejarah tarian Dabus negeri Perak. Dalam tarian ini, para penarinya mencucuk besi tajam ke lengan. Dabus berasal dari bahasa Arab yang bermaksud jarum atau besi yang panjang seperti ini. Dabus biasanya digunakan oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tarikat Rifa'i yang menusuk besi ke tubuh mereka tanpa rasa sakit. Di Iraq, Ahlus Sunnah dari kumpulan tarikat Darwish melakukan ritual melukakan diri sendiri. Suatu ketika dahulu, pengacara TV terkenal Ali Azab pernah menerbitkan dokumentari tentang amalan-amalan melukakan tubuh di kalangan penganut ajaran Ahlus Sunnah ini. Pada mulanya ritual bermula dengan memuji Nabi SAW dan salah seorang Sunni menari dengan memutarkan tubuhnya. Lokasi penggambaran Ali Azab ialah di makam Sayyid Ahmad Rifa'i. Pukulan gendang bergema dengan lagu-lagu puji-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Suasana kian meriah dengan tarian para pengunjung. Dalam dokumentari ini, Ali Azab cuba mengungkapkan perbuatan Ahlus Sunnah di sini dengan memasukkan plot babak wawancara bersama majlis tertinggi tasawuf Iraq. المتصوف ادعى ذلك لأنه جربه بأي قضية، جربه بالمال. ربما بعض مرور أيام يكون صوفي. بعد أن أول شيء قلت لك ينظف يطبق ظني، نظف قلبك، عفوا يعني نظف هو هذا المتصوف لينظف قلبه، ليزكي قلبه، ليطهر قلبه، حتى يعني يقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. Antara ritual Ahlus Sunnah di sini ialah menikam tubuh dengan pedang. شنو الهدف منه؟ كل شيء بهدف أو كل شيء بغاية. نعم. الغاية منه شنو والهدف منه شنو؟ شنو تريدون توصلون مثلا؟ أنا أقول لك هو ضرب كرامة. هذا احنا بنتي من عنده. الصوفية كلهم عندهم كرامة؟ اللي أعرفهم الصوفية كلهم كلها كرامة. كلها كرامة. نعم. يعني كرامة. المنهج الصوفي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل معجزة لنبي تصح كرامة لولي. والصوفية طريق الصوفية هو طريق الأولياء. Atas nama karamah menuruti jalan para wali Allah, kumpulan Ahlus Sunnah ini membawa peralatan-peralatan mencederakan tubuh dengan pedang, besi kabab dan pisau. Seorang Sunni bertindak menusuk pipinya dengan besi kabab sambil diperhatikan oleh pasukan keselamatan di belakangnya. Seorang lagi menusuk matanya sendiri. Selain itu, pengikut Ahlus Sunnah juga bertindak memacakkan kepala mereka dengan besi tajam. راضين على الضرب والطريقة وهي التفاصيل كلها؟ لو هم رافضيها بأنه مو هو هذا طريق التصوف أخي العزيز. طريق التصوف هو العلم والتفكر. نعم. والتنير. نعم ليس هو هذا طريق التصوف. طريق التصوف يعني طريق أسمى وأرقى من هذه الدعاوى ومن إظهار هذه الأمور الخارقة العادات بهذا الشكل، حتى أنه يعني ما صار لها قيمة عند الناس. يعني لو يمزق نفسه الآن عند الناس لا يعدونه في شيء عظيم وكبير وكذا، لأنه الأمر يعني صار مباح وكثرة. ثانيا أنه نحن نوجه سؤال: هل أنه الكل يقر بأنه هذا الأمر خارق العادة؟
إذا هو متعلق بضرب السيوف والرماح أو بأكل النار أو المشي على الجمر أو أكل الزجاج وما إلى ذلك من هذه الأمور، يعني قدرة الله عز وجل غير محدودة. قدرة الله عز وجل لا يحده أحد، والكل متفقون بأنه هذا الأمر الخارق العادة الموجد له والخالق له هو الله سبحانه وتعالى. أتونا بشيء آخر. ليش هذا بس هذا الأمر الآن كله ضرب يعني وبهالشكل هذا؟ إذا أقررنا المسلمين يدخلون الإسلام. إذا أقررنا ذلك أنه هذه الكرامة حتى تثبت عظمة الله. لأن هي كرامة. قلنا ما زالت يعني ما يجوز معجزة لنبي تجوز كرامة لولي. يعني يقول لك مثلا، أضرب لك مثلا، Sekilas permainan ini seperti menyakiti diri sendiri. Namun ternyata para pemain dabus hanya merasa gatal setiap kali besi menancap di bagian tubuh mereka. Dabus bukanlah tradisi asli masyarakat Tidore. Konon permainan ini dibawa oleh para ulama yang menyebarkan agama Islam ke Tidore, antara lain Syekh Ahmadul Rifai dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata dabus sendiri merupakan bahasa Arab yang artinya sepotong besi tajam. Lain padang, lain belalang. Demikian juga permainan dabus ini. Berlainan caranya di setiap tempat. Di Mesir, guru tarikat Ar-Rifai akan memijak pedang yang diletakkan di atas leher dan lidah. Kesimpulannya, perbuatan meratap terhasil dari emosi yang sudah tersemat dalam fitrah manusia dan ia pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Sementara itu perbuatan melukakan tubuh wujud dalam amalan sebahagian penganut Ahlu Sunnah dan Syiah, bukan semuanya.